Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Baihaqi selaku pengacara majlis merangkap Imam 2 Masjid Al-Azhar Kampung Tebuk. Yang bahagia Tuan Imam Cik Sa'ad selaku Imam 1. Yang bahagia Ustaz Muhammad Najdi, Pegawai Hal Ehwal Islam MAIMS. Ustaz Azri selaku Pegawai Penyelaras Masjid Daerah. Ustaz Farid selaku Nazir untuk Dun Gua Sanji, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni. Selesai kita menyambut Aidil Adha berserta dengan 3 hari tasyrik, hari 11, 12 dan 13. Sampailah Hasak tadi. Duk risau juga Ustaz ni, Ustaz Baihaqi tersilap takbir dah Ustaz ni. Jadi kira malam ni dah malam 14. Jadi apapun alhamdulillah, mudah-mudahan sambutan Aidil Adha dan hari-hari tasyrik pada tahun ini lebih baik daripada apa yang kita sambut pada tahun-tahun yang lalu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ada beberapa perkongsian pada malam ni. Dan malam ni pun alhamdulillah ramai, dan Tuan Imam pun sebut tadi kita malam ni ada majlis sumbangan kepada fakir ataupun asnaf untuk kawasan Qaryah Masjid Kampung Tebuk ni. Jadi insya-Allah Ustaz pun tak lama lah malam ni, sampai Isya je. Sebab mereka janji malam ni kambing 2 ekor. Nak bagi kambing kat Ustaz ataupun dia buat gulai siap tak tahulah. Buat gulai siap, ingatkan bagi balik 2 ekor. Jadi kalau balik 2 ekor tu rasa nak kena balik bela kat Bandar Katong pula. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni saya masih lagi nak sentuh tentang pengajaran ibadat korban sempena dengan sambutan tahun ni 1440 Hijrah. Apapun saya selaku Ketua Peluang Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid, menjaga 101 masjid dalam Perlis ini, 4 masjid utama dan 97 masjid qaryah seperti masjid kita ni, campur lagi 8 masjid institusi yang berada di UNIMAP, UiTM, Politeknik, IKBN, semua ni ada 8, jadi semua sekali 109. Kan? Cuma hak bawah saya ni 101 je lah. Jadi tadi saya ada mesyuarat bersama dengan Nazir-Nazir kawasan, Ustaz Farid pun ada tadi. Bila kita buat semakan ibadat korban yang dilaksanakan di masjid, rasa macam kurang memuaskan. Sebab masjid ni adalah syiar untuk umat Islam. Nak tahu kampung tu bertakwa ataupun tak, tengok masjid lah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-A'raf, Allah sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah kata walau anna ahlal qura, Allah kata sekiranya penduduk sesuatu kampung. Qura ini diterjemah dengan pelbagai makna lah. Nak terjemah kampung kita apa boleh, ataupun qaryah kita, Allah sebut qura ni, qaryah lah kampung. Disebut juga terjemahan sebagai bandar, daerah
disebut juga sebagai terjemah sebagai penduduk sesuatu negeri. Tetapi untuk qaryah kita ni, Allah kata sekiranya penduduk sesuatu tempat amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Allah kata kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, Allah akan buka untuk mereka barakatim minas sama, keberkatan daripada langit, wal ard, dan bumi. Jadi antara perkara yang menunjukkan kita ni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita mengimarahkan masjid. Bukan semata-mata kita main masjid ni sebab ada program-program tertentu, tetapi kita main masjid untuk isi solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan? Dan masjid pun keratlah sikit buat nguri kambing tu. Kan? Ni sekali ihya masjid baru 2 ekor. 2 tahun lagi pula tunggu Ustaz Sirajuddin mai kambing pula, kan? Jadi hak makan kambingnya saya lah. Kan? Jadi sekali-sekala kan Ustaz bagi kena bincang aja saat kerak sikit ada kenuri tu. Kan nampak orang kok ni kurus-kurus kok ni. Tengok saya Padang Katung kan. Kami malam ni Cik Ustaz Zali setiausaha masjid Padang Katung pun mai. Tengok ni kes masjid Padang Katung Jamu jadi besar macam ni. Kan Ustaz Najdi masjid pada Masjid Terapung tengok. Tak tahulah depa jamu apa sampai sebesar ni. Kan. Ni silap-silap makan dengan dok sekali ni. Kan. Jadi tuan-tuan, antara keimanan dan takwa kita kepada Allah ialah bagaimana kita mengimarahkan masjid. Kita main masjid lain perasaan kita sebenarnya. Kan? Lain. Jadi antara perkara nak menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ialah kita melaksanakan korban di masjid sebagai syiar. Kan? Masjid ni buat korban. Buat korban. Macam tak mau nak jawab ya. 2 ekor tu buat kat mana? Ada orang bagi sumbangan. Patut sumbangan tu boleh buat korban juga kat masjid tu. Gotong royong kat masjid. Kan? Maksudnya masjid ni kena janji dengan saya tahun depan buat korban. Kan? Bagi ada hari raya tu hari 11, 12, 13 tak apa buat geram sekali sembelih unta tengok. Kan, duk selama ni duk makan nasi daging lembu, daging kambing, lembu kambing. Cuba unta sekali. Kan, alang-alang tengok kan. Jadi tuan dan rahmat Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ni masa yang ringkas ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian kisah yang kita pernah dengar dalam Al-Quran, kisah Habil dan Qabil. Perkataan Habil dan Qabil ni tak ada dalam Quran pun. Al-Quran sebut 2 anak Nabi Adam. Cuma daripada cerita Israiliyat nama dikatakan nama anak Nabi Adam tu abang nama Qabil, adik nama Habil. Dan ada juga kata Habil ni abang, Qabil adik. Ni pelbagai riwayat lah. Yang pastinya bukan mai semua nama tu daripada hadis-hadis yang sahih. Tetapi nama ni tak perlu kita tolak lah. Bolehlah kita terima sebagai nama tu. Sebagaimana cerita Nabi Sulaiman dikatakan puteri Sabak tu ataupun permaisuri Sabak tu namanya Balqis. Kan. Jadi Balqis tu tak ada dalam hadis yang sahih pun. Cuma cerita Israiliyat menggambarkan nama dia Balqis. Kan? Yang dikatakan Nabi Musa berkenan dengan perempuan tu mak angkat tu dikatakan nama Zulaikha. Lah hadis sahih tak ada pun. Cuma dari sudut nama-nama ni dalam hadis pun Nabi sebut tentang apa dia? Tentang cerita Israiliyat. Nabi sebut la tusaddiqu wa la tukadzibu. Janganlah kamu membenarkan semua cerita Israiliyat dan jangan pula kamu mendustakan semua. Ada benda cerita Israiliyat ni yang hak betul. Kita jangan sangka semua hak cerita mai Yahudi Kristian semua salah. Tak, ada yang betul. Tetapi jangan membenarkan semua. Ada juga hak mengarut. Cuma Nabi sebut la tusaddiqu wa la tukadzibu. Janganlah kamu membenarkan semua, janganlah kamu mendustakan semua.
menunjukkan Nabi nak ajak kita kena berhati-hati apabila dengar khabar berita daripada cerita Bani Israel yang disebut sebagai cerita Israiliyat. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga ayat 32 menceritakan tentang kisah pembunuhan yang pertama yang berlaku di dunia ni selepas Nabi Adam dan Hawa dihantar ke dunia, dihantar ke bumi. Malaikat dah sebut dah kat Tuhan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kata, Tuhan, ataj'alu fiha, kamu nak jadi apalah manusia dekat bumi ni? Depa ni lah akan bergaduh sama sendiri, depa lah yang akan menumpahkan darah. Kan tak lama Nabi Adam turun, Hawa turun, dapat anak. Jadi bergaduh, mati seorang. Jadi cerita ini digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. InsyaAllah saya baca sikit, kita tengok terjemahan dia, lepas tu kita kaitkan dengan peristiwa korban yang kita ikut syariat Nabi SAW. Cuma saya nak bahaskan tentang perkataan korban tu. Ni korban, bukan korbani apa. Kan orang kita ke sebut korban ni, oh teringat zaman 70-an dulu cerita korban ni. Hak tu ustaz tak cerita, kan ustaz pun tak ada lagi masa tu. Ke dalam ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba'a ibni adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata watlu alaihim, Allah suruh Nabi baca, kan, baca dan cerita. Watlu, bacalah kepada mereka naba'a ibnai Adam, cerita tentang dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Sebab apa? Ada cerita tak benar pasal dua anak Nabi Adam ni. Kan? Hak kita dengar cerita anak Nabi Adam ni pasal apa? Dikatakan dua orang ni, Qabil ni mak dia beranak kembar. Kan dikatakan Qabil dengan siapa? Iqlimah. Kan. Lepas tu dikatakan Habil pula, kembar pula perempuan dia Lubuda ataupun Labuda. Lepas tu bila dah besar berkenan nak kahwin. Kan, jadi dah dua kembar ni nak kahwin macam mana? Kena kahwin secara bersilang. Qabil tak boleh kahwin dengan kembar dia Iqlimah. Dia kena kahwin dengan Labuda tu, kembar kepada Habil. Habil tak kisah, ikut keputusan ayah dia lah Nabi Adam. Kan? Jadi cerita-cerita ni tak tahu sumber dia main mana. Dalam kitab tafsir cerita, kan, cerita tentang bila dah bergaduh sebab Qabil ni dia nak kahwin dengan kembar dia sendiri. Nabi Adam kata tak boleh. Nabi Adam kata kena kahwin hak kembar Habil lah. Habil boleh kahwin dengan Iqlimah, kembar pada Qabil. Jadi Qabil ni tak puas hati pada Habil sebab Iqlimah ni dikatakan comel. Kan, dikatakan comel. Cuma cerita tu mai kok mana? Sumber tu tak tahu sahih tak sahih. Jadi Al-Quran sebut Muhammad bacalah cerita dua anak Nabi Adam ni dengan benar. Cerita hak betul tu. Kan? Jadi cerita hak betul. Bukan kata cerita sebab korban itu sebab seolah macam inilah dalam kitab tafsir cerita bila bergaduh Habil dengan Qabil. Jadi datang wahyu kepada Nabi Adam suruh dua-dua ni buat korban. Tu yang cerita ayat ni pasal korban tu. Okey, kemudian idh qarraba qurbanan, yang mana dua-dua anak Nabi Adam ni mempersembahkan korban masing-masing. Kan dikatakan Qabil persembahkan barang yang zakat daripada pertanian. Yang Habil pula zakat kepada binatang ternak. Kan dikatakan Qabil gandum, Habil dikatakan kambing, kibash. Kan? Kemudian Tuhan kata fatuqbila min ahadihima, dan Allah terima salah seorang yang korban salah seorang ni. Dikatakan Allah terima korban Habil.
walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tak terima korban hak satu lagi. Yang Habil ni dipersembah kambing yang cantik, kan, dengan sihat apa semua, dengan comelnya, dipilih yang terbaik, hak itulah dia nak buat korban. Dan Qabil pula jenis hak kedekut sikit, kan, perhabis duit kot lain tak apa, kan, tetapi untuk dipersembah pada Tuhan, dia ambil gandum hak tahu nak elok. Lepas tu disebut bagaimana dua ni letak dua korban ni di atas bukit. Tengok Tuhan dulu dia tak ada asnaf, kan, tak ada asnaf. Kalau ada asnaf masa tu, kira bagi kat asnaf je lah, kan. Jadi Tuhan bakar, hak mana Tuhan bakar dengan api tu, hak tu ke Tuhan terima, kan. Tiba-tiba hak kambing yang dipersembahkan oleh Habil ini Allah terima, dan Qabil Allah tak terima, kan. Lalu Qabil bila Tuhan tak terima hak dia, dia kata kat Habil, dia kata qala la aqtulanna, Habil aku akan bunuh hang. Maksudnya Qabil ni, kan, Qabil ni maksudnya dia kata aku akan bunuh hang sebab apa Tuhan tak terima aku nak bunuh, kan. Qala innama, Allah kata, Habil berkata kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil kata kat Qabil, sesungguhnya Allah terima ibadat korban ini daripada orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata lagi, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Habil kata, la in basatta, sungguh kalaulah kamu menggerakkan tangan untuk bunuh aku sekali-kali tak lawan. Habil kata, hang nak bunuh-bunuhlah, aku tak lawan, kan. Inni akhafullah, aku ni takutkan Allah, Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Ayat 29, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Habil kata lagi, Habil kata, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosa. Kalau kamu bunuh aku, Habil kata kat Qabil, kalau hang bunuh aku, dosa hak bunuh aku ni, wa ismika, dan dosa kamu sendiri, fatakuna min ashabin nar, menyebabkan kamu akan jadi penghuni neraka. Kita kata ni anak Nabi ni, anak Nabi Adam, kan. Jadi cara peringatan Habil kepada Qabil ni, kita kata padan dengan dia anak Nabi lah. Lalu dia kata, wadzalika jazaa'uz zalimin, yang demikian itulah balasan kepada orang yang zalim. Kemudian Tuhan cerita lagi, fatawwa'at lahu nafsuh. Dalam Habil duk kata dekat Qabil macam tu, kalau hang bunuh aku, hang akan bawa dosa hak bunuh aku, hang bawa dosa hang sendiri, akhirat ahli neraka. Qabil ni maksudnya manusia ni ada ketika dengarlah nasihat macam mana pun, kalau kata hak ketegak, kan? Tuhan kata fatawwa'at lahu nafsu, maka hawa nafsu Qabil dah menyebabkan dia qatla akhi, nafsu dia meruntun dia untuk bunuh juga Habil ni. Fa asbaha minal khasirin, bila dah bunuh, dia pun rasa silap aku bunuh. Tengok setan ni, setan ni kacau kita ni masa kita membara macam tu dah, kan. Sebab tu tak pelik manusia ni ada beberapa kes aksiden, anak kita duduk berlari depan rumah, main motor laju, belah anak kita mati depan tu. Ada kes bagaimana driver motor ni, orang ambil helmet, orang hempuk kepala dia, pecah kat situ, anak pun mati, driver motor pun mati, kan. Sebenarnya kes mati bunuh balas ni bukan hak kita, kan, bukan hak kita, tu hak ulil amri,
dia kena dibicarakan. Bunuh dia bawa motor laju tu kesalahan dia. Anak hak lintas tu pun salah juga. Awak mak ayah tak jaga dalam pagar rumah. Kan? Mahkamah semualah. Tetapi manusia ni masa dikatok dengan topik leda, dikatok driver tu sampai pecah kepala, dia tak sedar dah masa tu. Setan masa tu. Tetapi bila dah mati dah, setan pun lari. Baru Allah aku silap bunuh anak siapa pula ni. Jadi Qabil ni bila dibunuh Habil, fa asbaha minal khasirin. Dia rasa Allahu akbar. Anak Nabi dia ni macam mana tersilap bunuh adik-beradik sendiri. Kan? Jadi bila dia bunuh adik dia, tak menapah. Ni pembunuhan pertama di dunia. Saya pakai Nabi Muhammad kata apa? Nabi SAW sebutlah hadis yang sahih, disebabkan pembunuhan yang pertama ni berlaku pembunuhan yang kedua, ketiga sampailah zaman sekarang. Qabil yang bunuh hak yang pertama tu, saham orang boleh bunuh masuk ke dia sama. Sebab dia pembunuh yang pertama. Nak cerita di sini, siapa-siapa dah buat baik, orang tiru dia, dia dapat pahala hak orang tiru dia dah. Siapa yang buat jahat, orang tiru dia, dia akan dapat dosa sampai bila-bila. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, bila dia bunuh Habil, dah jadi mayat, tak tahu nak buat apa. Kan? Sebab tak ada lagi orang tunjuk pengurusan jenazah masa tu. Kan? Ni kita kata pengurusan jenazah atau tempat mengikut sunnah ni, daripada mati buat apa, lepas tu nak mandi macam mana, nak kafan macam mana, kan? Lepas tu nak solat, nak bawa pi kubur, buat masuk kot mana dulu, lepas dah tanam semua buat apa pula lepas tu hak Nabi ajak. Ada pengurusan tu. Zaman tu mana ada, ni pembunuhan pertama. Lalu Allah kata fa ba'asallahu ghuraba. Lalu Allah hantar gagak. Yang mana gagak ni bersama dengan seekor gagak ni, ada gagak yang mati. Yabhasu fil ardi, yang mana gagak ni bersama dengan dia gagak yang mati, lalu dia pun korek tanah. Kan? Yabhasu fil ard, dia pun korek tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Yang mana gagak ni ditunjuk cara dia korek tanah, lepas tu dia buat masuk gagak yang dah mati ni, buat masuk dalam lubang tu, lalu ditanam. Liyuriyahu, Tuhan kata untuk nak tunjuk kepada Qabil ni bagaimana nak menguruskan jenazah Habil. Qala ya wailata, berkata Qabil, ya wailata, a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Qabil kata, aduhai celaka aku. Qabil kata, celaka aku. Mengapa aku tak mampu nak buat macam burung gagak? Bodohnya aku, gagak berbandai. Kan? Gagak berbandai sampai aku tak tahu nak buat apa. Gagak pula tunjuk kat aku cara nak korek tanah, pi tanam kita kata bangkai burung tu. Dia kata, aku punya tak tahu. Dia kata, fa asbaha minan nadimin. Lepas dah tanam semua, dia rasa dia termasuk daripada orang yang menyesal. Okey, saya nak sebut beberapa perkara di sini ialah tentang korban ini bukan syariat Muhammad sahaja. Maksudnya dari zaman Nabi Adam dah ada ibadat korban. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, kan, zaman Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam mimpi kena sembelih anak sendiri. Kan, sembelih anak sendiri, walaupun kita tu cerita ni macam tak logik ya. Kan? Cerita ni macam tak logik. Orang Kristian pada agama Islam, dia baca cerita ni dia tak ada no agama. Padahal ahlul kitab Yahudi Kristian, Nabi Ibrahim ni pak depa juga. Yang depa panggil Abraham tu, Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim ni pak kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Yang hak keluarga Nabi Muhammad ni mai kok mana? Kok keturunan Nabi Ismail. Ishaq ni
Dulu ingat pada Perdana Menteri Israel nama Yitzhak Rabin tu. Yitzhak tu Ishak lah. Kan? Maksudnya keturunan mereka main daripada Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Tu semua kita kata golongan Bani Israel. Sampailah last sekali kepada Nabi Isa. Kan? Jadi yang Nabi Muhammad mai melalui keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya nak kaitkan dengan cerita ni tentang perkataan taqarrub ataupun korban itu. Perkataan korban ini dah dijadikan sebagai salah satu perkataan bahasa Melayu. Kan, korban. Jadi takrif korban ni tuan-tuan sekalian, saya sebut ni walaupun benda ni dah berlalu, tetapi ini sebagai pengajaran muhasabah untuk kita, kat mana kita nak postmortem semula. Tadi saya bagi cadangan kepada semua nazir yang jaga dun masing-masing dalam perlis, masuk Muharram saya nak semua masjid boleh himpunlah duit sebulan dalam RM70. Jadi kepala seorang dalam jawatan kuasa, RM70 kali 10 bulan dah RM700. RM70 tu rokok 3 kotak ya. Kan? Tak, bukan nak sebut kata saya rosak rokok dah. Kan? Tapi nak cerita di sini ialah orang hak merokok ni sebenarnya RM70 tu mungkin 4 kotak kot. Sekotak apa lah ni? Semua tak mengaku lah kalau tanya masa ni. Dalam makcik kat belakang, tahu Ustaz, saya tahu Ustaz, saya hadut kena beli, laki saya duk suruh saya. Kan? Tapi semua tu Ustaz, saya rosak rokok daun je, kami modal tak banyak kan. Tapi apa pun kita kata memudaratkan jugalah. Jadi saya nak sebut di sini ialah sebulan RM70, sehari dalam RM2.50 ya. Kan? Sehari dalam RM2.50, himpun RM2.50, sebulan dapat berapa? RM70 kita kata, RM70 kali 10 bulan cukuplah 700. Bulan yang ke-11 Zulqaidah 50 lagi cukup 700.5. Maksudnya ramai mampu buat korban. Kan? Sebab apa? Sebab setengah tu dia duk rasa tu dah Ustaz saya tak mampu. Yang duk tukar kabinet rumah, tukar TV, bil Astro sebulan 200, bil air, elektrik semua. Kan? Kadang-kadang kita melampau dalam semua benda ni. Kan? Saya tengok dekat kampung-kampung, asnah-asnah yang kita pergi bagi bantuan zakat. Ada satu rumah tu, bila kita minta amil pergi siasat, Astro ada 2. Kita pun Astro pasang 1 ya. Bukan nak amak kata kita duit banyak, maksud duit kita cukup-cukup. Ada Astro je 1. Kira hak anak kan nak tengok TV semua orang tamu. Tiba-tiba rumah asnaf hak kita nak pergi bagi duit zakat. Oi, 2 piring hak Astro. Hei, macam mana ni? Kan macam mana kita nak bagi bantuan zakat? Situ saja pun bil banyak mana? Kan? Situ saja bil banyak mana? Kan? Jadi nak cerita di sini ialah kadang-kadang untuk kita buat korban ini memerlukan pengorbanan. Cuma nak cerita korban itu apa makna dia? Korban dalam definisi ataupun ta'arif dia, al-qurb dia bagi dia bagi adha tu Aidul Adha, hari raya korban. Al-udhiyah bahasa Arab. Al-udhiyah hiya, maksudnya ialah ma yuzbahu minal an'ami taqarruban ila Allah. Korban ni ialah apa yang disembelih daripada binatang ternak, kan, pada yaumul adha wa ayyam tashrik, hari Aidil Adha dan hari-hari tashrik, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya ibadat korban ni walaupun dengan sembelih, tengok darah menitik, lepas tu lapar semua daging kita makan, itu adalah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Cara dia sebab apa? Bila kita guna duit kita, kan? Ada orang komplain kat saya,
Dia kata, ustaz, satu masjid tu ustaz buat korban RM800 satu bahagian ustaz. RM800 ustaz. Dah lah tu, masjid minta 1/3. Kan, ungkit lagi kan. Tu bukan bertakwa dah tu. Tuhan kata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat korban daripada orang bertakwa ya. Orang ungkit habis. Dia kata 800 ustaz, 1/3. Dah lah daging dia kata dapat dalam 20 kilo ya. 20 kilo nak bedak 3. Masjid nak kena bagi 7 kilo. Saya ada 14 kilo. Lah ni ustaz cuba kira dia kata. Sekilo daging RM35 lebih kurang kita kata. Adalah kadang 32, kadang 34. Kan baru ni beli masa hari Arafah pun ni dalam 34. Dekat pasar besar tu 34. Kan kita ambil 35 lah. 35 sekilo kali 10 kilo 350. Kan? Dia kata berbaki dekat saya 13 kilo ya ustaz. Hak lain tulang nak buat apa ustaz? Duk kata gearbox bukan boleh guna kat kereta pun. Kan? Jadi dia kata 13 tu dia kata 10 pun 350. Campur dengan 3 kilo lagi dia kata lebih kurang 1 lebih. Kan? Lebih kurang ada 850 lah semua sekali lebih kurang. Saya bayar ustaz 800, lebih baik saya pergi beli daging terus. Tengok. Kan? Dia duk kira 800 tu kalau dia pergi beli daging. Kan? 800 beli daging ni banyak kan? Kira lebih kurang 2 bahagian kita masuk lembu 7 bahagian tu. 800 tu macam 2 bahagian daging fresh. Tak cabut tulang. Kan? Tu hak jenis berkira. Sebab tu nama korban. Orang kita ni tak boleh nak korban peringkat awal situ dah. Dia nak bawa keluar 750 tu ketak tangan ni. Kan sebab apa? Duk fikir, 750 ni kalau kata beli downhill ni kan dapat 20 kotak ni. Kan? Ya Allah. Allahu akbar. Kan kadang-kadang kemampuan kita sebenarnya bukan kita tak mampu. Tak mampu lain. Sebab tu Nabi sebut tuan-tuan sekalian, ni sebagai muhasabah untuk kita. Satu kemampuan ni Nabi sebut man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqraban musallana. Nabi kata siapa yang mampu tak buat korban, jangan duk mai dekat tempat kami semayang hari raya, pagi hari raya. Nabi bagi amaran. Nabi kata siapa yang mampu buat korban dia tak buat. Pagi raya main tempat lain. Pagi raya main tempat lain. Kita kata seronok. Kan bukan masalah seronok, masalahnya amaran Nabi kepada sahabat-sahabat yang duit ada boleh buat korban tetapi tak buat. Lepas tu pula kadang-kadang sengah dia kata, ustaz, saya 15 tahun lepas buat dah ustaz. Korban ini dia bukan macam akikah. Akikah ini adalah sambutan buat kenuri, tanda kesyukuran atas kelahiran anak. Masa anak kecil itulah, ni anak sampai 15 tahun buat akikah. Kita kata, hak mana ni? Buat akikah ni, dia kata tu ustaz, anak ambil PMR. PMR dah. Tu dia lah. Dia sebenarnya masa anak kecil itu tanda kesyukuran atas keselamatan lahir tu. Kan hari ke-7, tak boleh hari ke-7, hari 14. Kan hari 21 ni sampai anak punya besar dah. Itu pun atas kemampuan. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Tak boleh buat akikah sekok kambing pun. Kan maksudnya buat kenduri makan ayam sudahlah. Kan cuma akikah tu tak lepas lah. Cuma saya nak sebut sini ialah korban apa yang Nabi sebut. Nabi kata, ya ayuhan nas ala kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Nabi kata, wahai sekalian manusia, umat Islam lah, ala kulli baitin, wajib setiap rumah. Ni bagi pandangan yang kata wajib lah. Nabi sebut ala kulli baitin, kena setiap rumah ni. Nabi kata fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyah, kena buat korban. Setiap tahun, siapa yang mampu. Kalau tak mampu, tak kenalah. Kan kita duk himpun duit nak pergi Mekah, kalau nak buat korban terpaksa korek duit sikit nak buat korban, tak payahlah. Sebab buat haji rukun Islam.
Kan? Buat korban dia tak termasuk rukun. Kan? Mungkin mazhab Syafi'i kata sunat muakkad ataupun sunat kifayah. Kan? Tetapi ada pandangan berdasarkan hadis Nabi mengatakan wajib bagi mereka yang berkemampuan. Saya sebut di sini ialah tetapi sekalian. Kita tahu ada kawasan-kawasan dalam Perlis ni bukan semua mampu. Kita tahu. Kan? Cuma saya sebut kadang-kadang benda ini dengan perancangan kita. Sebagaimana kita merancang nak main masjid untuk solat jemaah, begitu juga kita merancang untuk benda-benda lain. Kan? Kita merancang seminggu kita bagi kat masjid berapa ringgit, RM5 kita cadang seminggu. Kan? Benar dengan perancangan. Kan? RM5 tu juga boleh beli rokok down dengan temakau. Kan? Dan maksudnya kira ini semua perancangan. Tuhan cipta kita ni, Tuhan nak uji bagaimana kita menguruskan diri kita. Kan? Orang hebat bidang apa pun, kan, mungkin kita tahu dia buat pengurusan hebat sampai PhD, doktor bagian pengurusan, tetapi nak main solat jemaah masjid tak boleh. Habis. Kan? Mungkin orang yang CJ, SPM saja, mungkin semua orang tak ada CJ pun masjid alhamdulillah. Kan? Maksudnya bagaimana Tuhan nak uji pengurusan kita ni macam mana. Kita uruskan diri kita, sesama kita, kita uruskan diri kita dengan keluarga kita. Hak paling utama bagaimana kita menguruskan diri kita sebagai hamba kepada Tuhan yang telah mencipta kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Okey. Kemudian dalam surah Al-Kawthar Allah Subhanahu wa taala sebut inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu telaga Al-Kawthar. Al-Kawthar juga diterjemahkan sebagai nikmat yang banyak daripada perkataan Al-Kathir, nikmat yang banyak. Sebab tu ada dua terjemahan. Satu diterjemah sebagai telaga Al-Kawthar, satu lagi diterjemahkan sebagai nikmat yang banyak. Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu salat kerana Tuhan kamu dan hendaklah kamu buat korban. Ayat yang kedua dalam surah Al-Kawthar merujuk pada salat hari raya, dan lepas salat itu buat apa? Buat korban. Inna syani'aka. Tuhan kata orang yang membenci Muhammad huwal abtar. Dia menyebabkan dia terputus daripada keberkatan dalam hidup dia. Kita ni apa jua yang Nabi ajak kita? Sunnah solat dalam bab ibadat, sunnah kita kata bab puasa, sunnah dalam bermuamalat, termasuklah sunnah buat korban. Tuhan kata siapa yang tak suka sunnah Nabi ni huwal abtar, dia terputus keberkatan dalam hidup dia. Sebab itulah kita tujuan korban, bagaimana Nabi nak kait, Allah nak kaitkan ayat yang ketiga tu. Siapa yang tak suka korban, siapa yang tak suka sunnah Nabi ataupun apa yang dia bawa oleh Nabi, tak ada keberkatan dalam hidup dia. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Kemudian saya nak sebut juga tentang bagaimana takrif yang saya kata tadi itu. Sembelih binatang ternak ni unta, kan, lembu, kambing, kan. Orang kata ustaz, kerbau masuk ke mana? Kerbau ni dalam mazhab Syafi'i mengkiaskan kerbau ni dia ada tabiat yang hampir sama macam lembu. Kan, walaupun dia jenis berkubang, lembu tak berkubang, tetapi dari sudut dia hampir sama. Jadi sebagai ulama memasukkan al-jamus, kerbau ni sebagai binatang yang boleh dibuat korban. Kambing ada berapa jenis? Antaranya kita kata kambing kampung ni termasuk juga kambing biri-biri. Kan? Tapi ada juga setengah tu kata buat korban apa ni? Itulah ustaz, kami buat korban kecil ustaz. Korban apa? Kita dah ingatkan kecil tu korban kambing. Dia kata tu ustaz, setakat korban 2-3 ekor ayam je. Ayam mana kira korban? Kan? Dia kata tu dah orang duk habis sampai 700. Saya ustaz,
Setakat beli ayam seekor pun RM20. Dia kata 2,5 kilo. Allahu Akbar. Dia faham korban tu asalkan sembelih. Sebab dalam hadis sebut ma'anhara minad dam, apa yang ditumpahkan darah, kan? Ditumpahkan darah itu sebenarnya minal an'am, binatang ternak. Dia kata ayam duk tenor, ayam tu saya belah sendiri ya. Kan? Dia kira macam tu. Kan? Dia tak kira, dia kira al-an'am. Dalam surah al-an'am merujuk kepada unta, lembu, kambing, biri, kan? Dan kerbau dikiaskan dengan lembu. Okey. Saya nak sebut di sini ialah bagaimana i'tikaf. Ta'rif i'tikaf. Al-muksu fil masjidi taqarruban ila Allah. I'tikaf, kita duduk dalam masjid malam ni dari maghrib tak sah, lepas sembahyang ba'diyah, tunggu sampai nak sembahyang isya lagi, jadi i'tikaf ni. Kan, i'tikaf. Jadi i'tikaf ni ialah al-muksu fil masjid. Orang yang diam duduk dalam masjid ni, dia ni maksud bukan tak bercakap, maksudnya boleh cakap lah. Kan? Maksudnya dia duduk dalam masjid taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan saya bawa takrif ni nak nyatakan kepada kita semua ialah tentang orang yang sembelih binatang korban nak mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita tak mampu tuan-tuan sekalian. 750 tu setengah orang. Hak itulah gaji bulanan dia. Kan mungkin setengah dia tu, ustaz tak apalah. Kami ni 750 ustaz, hak itulah kami nak bil telefon. Hak itulah kami nak makan. Hak itulah duit anak sekolah ustaz. Oi, kan? Tak apa, nak buat macam mana, hak tu Tuhan takdirkan kita macam tu. Kan, kita tak perlu rasa gunah gulana apa, sebab hak tu kemampuan kita. Cuma saya nak sebut di sini, kalau orang ada duit, dia boleh persembahkan binatang korban kepada Tuhan, nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita hak tak mampu, ada tak cara lain? Ada. Kan? Sebagaimana orang yang tak mampu nak pergi buat haji, himpun duit tak cukup-cukup, baru cukup nak cukup sikit, baru main 6,000 7,000, tiba-tiba anak dapat universiti. Anak kata tu lama yuran saja 2,000 mak oi, duit semester ni 1,500, 3,500. Nak boleh dapat PTPTN, tunggu masa. Kan? Jadi kita 6,000 dah, Allahu Akbar, 4,000 lagi nak cukup dah pergi Mekah. Korek 3,500. Kan? Duduk dekat universiti beberapa bulan, mak nak bayar untuk semester kedua pula, PTPTN tak lepas lagi duit. Sebab orang hak hutang PTPTN dulu tak bayar lagi sampai sekarang. Kan? Jadi hak nak hutang hak baru tak dapat lah. Kan? Jadi nak nyata di sini ialah tuan-tuan sekalian, maksudnya orang yang tak boleh pergi buat haji dan umrah, ada tak cara lain yang Tuhan tunjuk? Kan? Ada tak ibadat-ibadat yang kita dapat pahala umrah, pahala haji? Disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, man sallal ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri umrah. Nabi kata siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat. Hari ni saya nak ajak tuan-tuan puan semua. Kan? Kita nak subuh pagi esok seramai macam ni. Kan? Bukan malam ni saja. Siapa yang solat subuh 2 rakaat secara jemaah. Ni kat masjid lah. Kat rumah tak aci. Kan? Mai kat masjid. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk dalam masjid, tak balik lagi. Dia duduk kat masjid sampailah naik matahari. Sampailah naik matahari. Ni orang hak tak kerja lah. Orang hak kerja buat bendang. Mana ada orang lepas subuh pergi buat bendang tu cabut rumput? Tak ada lah. Ni rumput nak cabut apa sekarang ni? Dah nak naik padi dah pun. Kan? Kalau nak pergi bendang pun 8.30 9.30 lagi lah. Kan? Maksudnya dia duduk dalam masjid sampailah matahari naik.
Bila matahari naik sekadar lebih kurang 15 minit ke atas, dia sembahyang 2 rakaat. Kan, sama ada sunat isyraq ataupun sunat duha, ikutlah, ataupun sembahyang 2 rakaat semata-mata daripada sunat mutlak. Nabi kata kana lahu ka ajri umrah, dia dapat pahala umrah. Zaman Nabi ada sahabat-sahabat dari Madinah tak boleh nak pergi Mekah buat umrah, tak ada kemampuan fizikal, ada yang tak ada kemampuan untuk duit untuk nak pergi ke sana. Kan, Nabi kata, kan, man ata masjid Quba, Nabi kata siapa pergi semayang masjid Quba, kan, dia ambil wudu kat rumah dia, summa ata masjid Quba, kemudian dia main masjid Quba, summa shalla raka'atain, kemudian dia semayang 2 rakaat, kana lahu ka ajri umrah, dia dapat pahala umrah. Ibarat dia bergerak dari rumah dia dalam keadaan berwuduk, mai ke masjid Quba, sembahyang 2 rakaat, dapat pahala umrah. Itu kelebihan orang yang duduk di Madinah. Kita dekat Malaysia, Tuhan Maha Adil dengan kita. Orang yang ada duit pergi buat umrah, gaji sebulan dia boleh pergi buat umrah terus. Ada orang gaji sebulan dia boleh buat haji terus. Kita ni berbulan-bulan tak cukup, bertahun-tahun tak cukup. Tetapi apa keutamaan kita kepada Tuhan? Bagaimana cara kita nak berkorban? Kita korban diri kita. Nak korban harta kita, kita tak ada kemampuan. Kita nak korban dari sudut mana? Apa keutamaan-keutamaan yang lain? Kan? Kalau orang buat macam ni, kita kata dapat kelebihan ni. Contoh kita kata masa hari 9 Zulhijjah baru ni, orang yang duduk di Arafah, kelebihan dia, dia wukuf dari zuhur sampailah maghrib. Lepas maghrib bergerak ke Muzdalifah, angkat tangan berdoa, Tuhan mustajabkan untuk dia. Itu kelebihan orang yang duduk di Arafah. Kita duduk dekat Malaysia, kelebihan puasa Arafah. Dalam kita duk promote puasa Arafah, buka puasa dekat 4 masjid utama, termasuklah masjid-masjid kampung, pun ramai tak puasa sebenarnya. Cuma saya yakin malah hak kat sini mungkin ramai yang puasa lah. Saya tak suruhlah angkat tangan siapa tak puasa tu, walaupun saya tahu hak angkat tangan lebih ramai daripada tak angkat. Tapi nak sebut di sini ialah kesedaran kita. Kan? Kesedaran kita. Tujuan kita promote tu supaya orang puasa. Baru ni pagi 9 Zulhijjah saya pergi pasar nak pergi beli daging. Kita beli daging tu nak masak untuk buka puasa lagi. Saya tengok ramai duk beratok beli nasi lemak, cucuk. Oh, rupanya dalam duk kata Perlis ni Darussunnah, negeri yang perjuangkan sunnah. Rupanya ramai lagi belum faham sunnah. Kan? Belum lagi ramai belum faham sunnah. Macam kita dalam solat lah, dalam solat, luar solat, apa yang betul-betul sunnah yang Nabi ajar. Zaman Nabi sembahyang macam mana, lepas sembahyang macam mana. Kita bukan kira negeri. Kuklah kita kata kita Perlis ni kena ikut Perlis, Kedah cukup cara Kedah lah. Kan? Hak sepadan pun kita kata kena ikut Perlis, bukan tak kira sana. Tapi nak cerita ialah zaman Nabi buat macam mana. Kan? Maksudnya itulah yang kita nak kaitkan dengan apa yang Nabi kata, dan apa yang Allah sebut, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang tak suka ke sunnah Nabi, tak suka ni sama ada dia mengata ke sunnah Nabi ataupun dia tak ikut sama macam sunnah Nabi, huwal abtar, hidup dia tak ada keberkatan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, muhasabah pada malam ni tentang pengajaran berkaitan dengan Idul Adha untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sentuh untuk kebaikan kita. Ini sebagai postmortem untuk kita lah, supaya bila kita sebut puasa Arafah, kita rasa dekat dengan kita untuk ikut Nabi. Ni tak lama masuk bulan Muharram, ada pula puasa Tasu'a dan puasa Ashura. Kan? Saya ingat zaman saya kecil dulu, hari Ashura dah pakai nak buat bong sora belaka. Kan?
Pagi tu kira pakat gotong royong lah. Kan pagi tu. Petang tu orang kata, ha, cari tepurung kah tepurung. Kita tengok tepurung apa? Rupanya tepurung. Dulu punya tak ada pinggan. Buat sorang pula tepurung ya. Rupanya indah zaman budak-budak dulu. Lah ni tak rasa dah nikmat tu. Kan? Cuma kesilapannya, hari Ashura orang kita faham buat sorang. Padahal Ashura tu maksudnya 10 Muharram. Bubuk tu tak ada masalah pun kalau nak buat. Kan? Kalau siapa buat sorang tu nak panggil ustaz makan, ustaz pun main makan. Kan? Punya sedap buat sorang ni. Cuma kita nak kaitkan dengan hari Ashura tu tak kena lah. Kan? Ashura ni tak bawa makna kepada bubuk tu pun. Dengan nak kaitkan dengan cerita Nabi Nuh. Kan? Nabi Nuh tu bila kata naik atas bahtera tu, pakai impun lah semua makanan, ada ubi, ada pisang, cuma hak saya pelik santan mai ikut mana? Kan? Santan mai ikut mana zaman tu kan? Boleh jadi bubuk macam tu kan? Tu tak kira kawah apa lagi. Kan? Jadi semua cerita-cerita ni kadang adalah tambahan-tambahan dia tu. Jadi mudah-mudahan sambutan Aidil Adha kita pada tahun ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat pengorbanan, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.